Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah yang saya hormati Tuan Imam dan barisan pegawai masjid Tun Khalil Tanjung Minyak Melaka dan pimpinan ahli-ahli jawatan kuasa yang saya hormati Tuan Pengerusi, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sihat semua? Alhamdulillah. Kapek baru nampak Kapek baru Kapek baru, alhamdulillah. Sumbangan daripada tuan-tuan datang tahun baru, datang nak sambut Ramadan bagi tahun 2024 ini. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, kita dah masuk bulan Rajab. 1 bulan setengah saja lagi kita akan menjelang Ramadan. Kita doakan sampai pada kita waballighna Ramadan. Sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Boleh sampai ke? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Itu rahsia ilmu Allah, kehendak Allah. Pasti kalau dipanjangkan usia kita, alhamdulillah, bertemulah kita Ramadan. Kalau dia lebih menyayangi kita, jawabnya dia akan ambil lah apa yang dipinjamkan kepada kita seketika semasa hidup di dunia ini, insyaAllah. Terlebih dahulu kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, isteri serta keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, para guru kita, mereka yang berjasa kepada kita, kepada mereka semua dengan lafaz syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita dah masuk bulan Januari tahun 2024 ini. Semoga kedatangan tahun baru memberikan kearifan, kebaikan kepada kita semua, insyaAllah. Kita dah hampir Ramadan, anak-anak kita pun dah hampir memasuki peperiksaan SPM. Kita doakan mereka berjaya. Cuma dunia semakin gawat. Palestin tidak tahu bila berakhirnya peperangan dengan Israel. Ukraine dengan Rusia tak tahu siapa menang siapa kalah. Yang pasti dalam peperangan, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Dua-dua, tak ada yang untung dalam peperangan ni. Habis-habis untung pun dia kata, untung aku askar, aku mati beribu. Untung tu mati tu untung tu. Tak ada yang untung tuan-tuan, semuanya rugi. Dan tengok golakan di Palestin itu semakin melebar. Bukan Palestin dengan Israel saja, dah melibatkan negara-negara lain. Yaman, Iran, Lebanon. Sebab Korea Utara pun nanti boleh hantar dia punya balastik, dia punya senjata dia. Dah hantar pun, bukan wallahu alam. Ada blok-blok yang akan menentukan. Blok Israel, Amerika, United Kingdom, banyaklah negara-negara lain yang duduk di sana. Dan apakah, tak tahulah dari sudut
akan berlarutan. Pada kita bimbang 3 tahun lepas, kita tak dapat pergi haji kerana COVID. Ni dah diumumkan haji kan, kadar haji yang muassasah 1, yang muassasah 2 dah tahu dah kadarnya. Jadi tamnam lah. Kita takut tuan-tuan peperangan yang berlaku di Timur Tengah itu atau di benua Arab itu akan terkesan kepada perjalanan haji itu. Kerana apa tuan-tuan? Saudi dengan Yaman dia ada konflik tersendiri. Kalau Yahudi Saudi jadikan Amerika jadikan Saudi sebagai pengkalan dia. Amerika jadikan pengkalan dia di Iraq, dah kena serang dah. Mana itu sudah pasti. Wa na'udzubillah tuan-tuan, bila berakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dihentikan segera, masing-masing dipulangkan hak masing-masing yang berhak, barulah ada keamanan dan perdamaian. Pada Allah Subhanahu wa taala kita mohonkan satu kemenangan kepada kita umat Islam, yang kedua kedamaian sejagat, yang mengira semua manusia berhak untuk mendapat keamanan, perlindungan dan lindungi haknya. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita teruskan perbincangan kita. Sebelum itu ada 2 soalan. Soalan yang pertama, majlis pernikahan. Kawan tu dah menikah dah pergi umrah dah pernikahan yang berlaku di Perlis dengan lafaz aku terima yang tersebut sah atau tidak. Namun ada setengah pendapat tidak sah. Apakah pandangan Datuk dalam lafaz ini? Okey. Dalam lafaz nikah ni kita balik pada fiqh. Kalau dalam fiqh, kalau belajar bahasa Arab, duduk dalam satu majlis, kenal pengantin, tahu wali, tahu lelaki perempuannya, ada saksi. Kalau dalam huruf Arab, dalam fiqh, dia punya lafaz senang aja. Angkah tukar. Apa dia? Satu perkataan aja. Angkah tukar. Aku nikahkan dikau. Dah tahu dah kita duduk ni dalam satu majlis pernikahan. Bapaknya jadi wali, pengantin perempuan tu ada. Dah tahu pula yang perempuan tadi itulah seorangnya. Anak pakcik itu seorang aja. Pakcik pula ni tadi wali mujbir lah kita katakan. Aku nikahkan dikau dengan anak aku. Tapi kalau dia ada anak 5 orang, aku nikahkan dikau dengan salah seorang anak aku. Sah tak? Aku nikahkan dikau dengan salah seorang anak aku. Kau pilihlah yang mana satu. Yang mana satu bang? Tak? Itu tak sah. Tapi kalau dia kata memang anak dia seorang, itulah nama timah tu. Aku nikahkan dikau dengan anak aku. Si pengantin lelaki tu jawab, qabil tu. Dalam fiqh dia kata, qabil tu. Ada lagi satu dia jawab, qabil tu nikah. Aku terima nikahnya. Cukuplah. Itu kalau kita tengok dalam fiqh tuan-tuan, bicara tentang yang diorang perdebatkan hari itu, adakah nikahnya sah ataupun tidak. Yang pertama kita lihat nikah itu sah ataupun tidak, ada rukunnya. Rukunnya syarat pengantin lelaki, syarat pengantin perempuan, cukup syarat, tidak ada menghalang. Yang kedua, yang ketiga ialah ada wali. Siapa walinya? Dalam kes itu ialah Mufti Perlis adalah pemegang tauliah wali hakim. Saya pun ada tauliah pemegang wali hakim. Apa tauliah wali hakim ini? Ialah mendapat kebenaran dan perintah daripada mahkamah untuk menikahkan mana-mana perempuan yang tidak ada wali. Siapakah yang mentauliahkan wali hakim tadi? Ialah raja, sultan. Kalau saya atau qadi-qadi kita yang mendapat tauliah wali hakim tadi diperkenankan oleh Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mereka lah yang dipanggil wali hakim. Dalam kes itu ialah pernikahan secara berwali hakim. Yang keempat, ada saksi. 2 orang, 3 orang. Ada saksi dalam dokumen, ada saksi dalam majlis. Dalam majlis semua nampak, tahu majlis itu berjalan. Dan yang kelima, ada ijab dan kabul. Jadi sempurnalah, pada saya sempurnalah nikah itu. Persoalannya tidak disebut. Tuan-tuan pernah nikahkan orang putih tak? Pernah dengar Pak Imam nikah orang putih? Bukan Pak Imam nikah orang putih nikah orang putih, agak-agak macam mana dia jawab tuan-tuan? Saya punyalah panjang jawab. I'm solemnize you Polan bin si Polan with
nama si Fulan with the permission from his father as a guidance for him with the dowry $300 cash, in cash. Punya lah panjang senapas kita nak buat, agak-agak pengantin tu daripada UK. Apa dia jawab? Dia kata, yes, I do. Kata, saya punya lah senapas, pengalaman saya sendiri. Dia kata, yes, I do. Saya, apa yang kau cakap tu, aku setuju. Dah, dia pun kata, aku terima. Ada satu kali saya nikahkan orang Yaman, orang Arab ni punya keturunan ni. Kata uzawijuka bima amarallah angkah tuka bi Fulan bin si Fulan bi izni waliha alayya bi mahrihi khamsa rial ringgit Malaysia. Dia pun jawab, qabil tu nikah, aku terima nikahnya. Itu je dua perkataan. Semua orang kata sah, dah lah. Kerana kita tahu dalam majlis itu ialah majlis pernikahan. Jadi dalam pernikahan sebenarnya agak mudah. Cuma dalam budaya Melayu kita senapaslah apa semua kan. Tapi dalam fiqh membicarakan itulah. Kalau dia jawab, cuma kita ni teliti, nak jelas. Ada izin wali. Sebut. Apa hukum sebut mas kahwin dalam pernikahan? Wajib, sunat, harus, makruh? Sebut mas kahwin. Orang kita kalau tak sebut mas kahwin ni tak sah. Hukum dalam fiqh, sebut mas kahwin adalah sunat. Sebut mas kahwin dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai, hukumnya sunat. Tapi kalau tak sebut, sah tak? Sah. Kita bincang belakang mas kahwin. Berapa mas kahwin? Rahsia. Itu. Cuma aku nak beritahu, katalah seorang bapa, aku nikahkan dikau dengan anak aku Fatimah binti Soeb. Pengantin lelaki tu jawab, aku terima nikahnya. Tak payah nak minta izin, pasal dia wali bapa. Kalau imam katakan, aku nikahkan dikau dengan Fatimah binti Soeb, yang izin walinya kepada aku. Pengantin lelaki kata, aku terima nikahnya. Lagi apa pengantin, apa jawapan kita? Aku terima nikah dengan barang yang tersebut. Barang apa tak? Orang tanya lagi. Macam-macam lafaz yang boleh kita terima. Tuan-tuan pernah nikah, saya pernah nikahkan satu pengantin, punya telitilah lalas, saya kata, dia tak boleh kan? Kau jawab, aku terima. Satu je tu. Mula-mula payah, masuk yang kedua, gagak, masuk yang ketiga, masuk yang kelima, dah jadi orang bahan ketawa. Saya kata ginilah bang, abang jangan pening kepala, abang jawab, aku terima je. Tak macam tu. Aku terima pun 2 kali sebut tu. Kata, wah ni memang tutup dia punya gemuruh dia tu. Dia kata, abang jawab, aku terima je. Kalau tak ada lagi, satu lagi kisah, kalau tak boleh selesai, mamat ni punya gugup, katalah agak macam-macam. Cikgu boleh tak terimakan nikah bagi pihak saudara saya ni? Dia tak boleh jawab lagi dah macam. Boleh tak bukan ni? Boleh. Sebenarnya dalam fiqh, kalau pengantin lelaki tak confident, tak boleh hadir lah. Kita kan selalu biasa tak boleh hadir, wali kan. Kata, mam saya tak boleh hadir. Kenapa? Saya memang tak nak hadir. Dia tak nak tengok anak dia nikah, atau bapa wali ada duduk penjara. Dia pun wakil pada Pak Imam, nikahkan anak saya. Yang ini pengantin tak dapat hadir. Accident. Lepas tu wakil. Cikgu boleh tolong wakilkan terima nikah tak? Bukan tolong wakilkan nikah, boleh tolong terimakan nikah tak? Dalam fiqh membicarakan boleh. Tapi terima nikah je tau, sarung cincin jangan. Sarung cincin jangan, masuk bilik jangan. Tolong terima wakil saja. Saya Fulan bin si Fulan menerima nikah bagi pihak si Fulan bin si Fulan. Kenapa tak dapat nikah? Dia aksiden dalam perjalanan tadi, aksiden. Orang semua dah tunggu apa semua. Boleh terima bagi pihak. Fiqh ni amat luas tuan-tuan. Wali tak dapat hadir, boleh wakil pada wali lain. Atau hadir dalam majlis pun, mam hadir dalam majlis, kau nikah kalau mam, aku gugup lah, kalau aku nikahkan aku ke kan.
Wali pun tak boleh nak bercakap kalau itu. Nikah kali bukan susah sangat, aku di belakang. Tak ada tu aku. Dia kata, okey, dia boleh wakil. Jadi dalam kes di Perlis tadi, pada pandangan saya pun saya tengok nikahnya sah. Uruf kita ni pula, tengok dia kata ada yang dipertikaikan lambat. Lambat macam mana tak? Masing-masing ada. Bukan dengan syarat tidak diselangi dengan benda lain. Aku nikahkan kau dengan si fulan bin si fulan dengan jom handphone lah kejap, boleh tak jawab handphone? Jawabnya batal. Kenapa? Dalam akad tadi ada perkara yang berselang. Dalam kata aku terima nikah katalah juru nikah kata aku nikahkan kau dengan fulan bin si fulan. Dia pun nak jawab aja ada telefon masuk. Kejap lagi kah saya tengah nak nikah ni, dia kata. Okey maaf saya sambung aku terima nikahnya. Jap. Dalam ijab tadi ada diselangi dengan perkara lain, perbualan yang lain. Yang ini tak ada, adalah 5 saat. Masa adalah 5-6 saat benda tu. Pengantin terkedu kejap. Pengantin tu macam orang kata terkedu kejap. Aku nikah ya, okey. Tidak diselangi dengan ungkapan ataupun perkataan yang lain. Jadi beberapa saat itu orang kata dimaafkan kerana tidak ada diselangi. Dalam kes tu sebenarnya tak ada apa pun. Bagi saya sah. Daripada awal saya kata saya pun tak nak komen, tapi bila dah tanya ni saya kata pernikahan itu sah. Okey, balik pada tadi, mas kahwin. Apa hukum menyebut mas kahwin dalam akad nikah? Hukumnya sunat. Tapi kalau sebut wajib tunai. Kalau kata dalam mas kahwin kau nikah berapa? 3,000. Jawabnya 3,000 tadi wajib kena serahkan. Kenapa dia dah cakap dalam majlis? Tadi 3,000 lakon aja, sebenarnya RM30. Tak boleh. Kalau dia kata 3,000, 3,000 lah kena serahkan. Manusia dipegang pada apa yang diucapkan. Semua orang dengar 3,000. Lepas tu dia pun nasib baik dia bijak juga tak? Saya cakap pak, saya orang Indonesia, saya ingat RM3,000. Sudah, kena tanya pula yang dinikahkan tadi siapa? Saya ingat RM3,000, rupa RM3,000 Malaysia. Awak berada dekat Malaysia, ringgit. Jawab, menyebut mas kahwin di dalam akad nikah hukumnya sunat. Tetapi bila disebut wajib ditunaikan jumlah caranya. Tapi Nabi SAW dalam akad nikah memang Nabi menyebut. Tapi tak sebut mas kahwin, tidak terbatal nikah tersebut. Lebih afdal sebut kerana jelas. Semua orang dengar. RM100, RM200, RM500, seutas gelang tangan, apa semua. Mas sebut lagi. Kadang benda tu menjelaskan keraguan. Jadi kenapa tuan-tuan? Akad nikah ialah suatu tadi jadi lafaz tadi praktik janganlah. Kalau nak praktik benda dah berlaku, jangan praktik tuan-tuan. Jangan kata oleh kerana dia boleh buat kita nak buat macam tu, jangan. Kita ni jagalah kesempurnaan. Saya banyak kes, contohnya macam kes-kes dari sudut fiqh. Ada satu kes hari itu, seorang imam naik khutbah tanpa duduk di antara dua khutbah. Okey, tanpa duduk di antara dua khutbah. Lepas tu saya dapat dah pukul 4 petang. Jamaah dah balik dah. Baru sampai kat saya. Jadi, apa hukum? Khatib baca tidak duduk antara dua khutbah. Yang khatib ni tak perasan. Yang perasan makmum. Yang makmum pula perasan tak tegur. Tengok aja. Jadi dalam bicarakan kes duduk di antara dua khutbah, benda dah berlaku. Jamaah dah balik. Satu masjid Tanjung Minyak ni dah balik. Okey. Kita bincang. Akhirnya dalam kita Syafi'i, duduk di antara dua khutbah wajib. Okey, wajib. Jadi kalau kita pegang pada Syafi'i, Jumaat tak sah. Tapi dalam mazhab lain, tapi aliran ahli sunnah,
Hanafi, Maliki katakanlah duduk antara dua khutbah hukumnya sunat. Ada duduk di antara dua khutbah hukumnya sunat. Sekarang kita nak menyelesaikan masalah tu. Kalau saya kata sembahyang Jumaat masjid A tadi tak sah, apa syarat saya? Kalau kata masjid ni berapa ribu jamaah? 2,000. Kena rekod tamu umum, kena pantau Facebook. Mana-mana yang sembahyang masjid Tanjung Minyak, sila qada semula zuhurnya. Kalau dia kata sila qada Jumaatnya besok, macam lagi kelakar tak? Satu nak beritahu sembahyang Jumaat boleh qada tak? Sembahyang Jumaat tak boleh qada. Kalau siapa tak dapat sembahyang hari ni, kita tak dapat sembahyang Jumaat kerana masjid terbakar apa semua, tak apa, besok kita berkumpul. Hari ni kita berkumpul zuhur, kita sembahyang Jumaat, boleh? Tak ada. Siapa-siapa yang tak dapat hadir sembahyang Jumaat ataupun Jumaat terluput, hendaklah dia menggantikan dengan salat zuhur. Jadi sekarang ni dalam kes tu kami bincang, kalau kita bincang, akhirnya kita putuskan benda itu berlaku. Kita panggil imam, kenapa berlaku imam? Dia tentang Ustaz, hari tu saya tak perasan. Dia macam gugup, tak bersedia, kelang kabut, balik kerja apa semua kan. Dia datang-datang berlari-lari, masuk Jumaat cepat. Dia datang-datang macam berlari, tak rush apa, tak prepare. Dia macam terlupa. Bukan sengaja, tak. Dia kata sebelum saya sembahyang, tak ada kes. Tak duduk antara dua khutbah. Jadi kita kata, dia ni tak perasan. Dia terlupa. Dia apa pun bukan dia punya sengaja. Dan orang nampak pun tak tegur. Okay. Dia yakin dia betul. Okay. Jadi bila kita putuskan, akhirnya kita kata Jumaat masjid tersebut sah walaupun khatib tidak duduk di antara dua khutbah. Kalau kita kata tak sah, fitnah ni lagi besar. Kenapa kita putuskan? Kerana duduk di antara dua khutbah tadi adalah perkara dalam fiqh dipanggil perkara khilafiyah antara mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Dan benda tu dah berlaku. Jadi nak menyelamatkan keadaan, nak jaga orang kata keharmonian, nak jaga, kita boleh ambil pandangan nak menjelaskan tadi. Jadi kita kata Jumaat masjid ini tetap sah walaupun ada. Tapi sah tadi, oleh kerana dia kata sah, orang lain boleh buat macam tu ke? Jangan. Dalam kes itu kita selesaikan isu itu sahaja. Jangan boleh kerana sah kita pun nak buat macam tu. Tak, jangan buat. Kita tetap tadi kerana benda tak sengaja. Yang kedua, ada pandangan mazhab lain yang mengatakan duduk di antara dua khutbah tadi hukumnya sunat sahaja. Dalam kita Syafi'i hukumnya wajib. Benda dah berlaku. Kalau kita kata tak sah, semua yang 2,000 orang semayang tadi kena recall masuk FB. Siapa-siapa yang bersemayang di Masjid Tong Khalil sila qada semayang zuhur. Dah apa cerita ni? Panjang dah semua berbeza. Jadi fitnah yang lagi besar. Jadi kita tengok ada penyelesaiannya, ialah kes itu terpencil, ada penyelesaian, ada perbincangan dalam ulama kita. Duduk di antara dua khutbah tadi ialah adalah benda-benda ikhtilafi. Benda-benda khilafiyah, ada qaul yang betul. Dan benda telah berlaku. Itu sebab bagi itu macam contoh, kalau tengok tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi banyak masjid, arah kiblat lagi kan kapet semua. Ada orang tanya, Ustaz macam mana sembahyang saya ni? Dah 30 tahun. Nak qada balik tak? Kenapa syarat syah sembahyang mesti menghadap kiblat yang betul? Ni sekarang masjid dah tak betul kiblat ni. Akhirnya kita putuskan, apa sembahyang orang dulu berijtihad, arah dia yakin arah kiblat dia betul. Tapi bila dulu mungkin tak ada teknologi, tak ada jabatan pengawal, tak ada orang pantau, tak ada handphone. Sekarang ni bila kita semak balik, arah kiblat tersasar. Dan tanggungjawab kita yang tersasar tadi, kita putuskan dalam fatwa, mana-mana arah kiblat yang tersasarnya ialah kurang daripada 3 degree, tak perlu ubah arah kiblat. Yang mana lebih daripada 3 degree, 3 darjah, dia punya tu hala. Kenapa dia orang tanya 3? Kita melihat dari sudut 3, kalau kosong, berarti kalau kosong ni, kita ni betul-betul menghala ke Kaabah. Tapi kalau 3 degree,
dia dipanggil ittijah tanah haram. Kalau betul-betul kosong degree, arah kiblat kita ialah menuju ke Baitul Haram, Masjidil Haram. Kosong. Ni kalau darjah kita titik tadi kosong, betul-betul ibarat kita beri pintu apa? Pintu Kaabah tu panggil apa tu? Allah, pintu apa? Multazam, betul-betul kita menghadap multazam lah. Kalau kita kat kita dinding kita sebelah apa ni Hajar Aswad, betul-betul memang mengalir ke Hajarul Aswad. Tapi kalau 3 degree, dia akan menuju ke tanah haram. Antara sempadan Mekah dengan sempadan apa ni Tanim, itu sempadan tanah haram. Jadi 1 degree perubahannya ialah lebih kurang dari sudut falak, dia kata 120 km. Kalau 1 degree itu tersasar, dia punya mencapah dia tu, dia punya apa kembang dia tu 120 degree. Kalau 3 degree, dia punya pencapahan tu 360 km, 350 km lebih. Akhirnya kita putus dalam fatwa, mana-mana yang bawah 3 degree, kita ni mengarah ke arah kiblat ni, dia panggil wajib. Wajib kita dengan zannul yaqin. Zannul yakin ni kita yakin kita menghadap kiblat, tapi zan. Hari ni ada teknologi, kita panggil ilmul yakin. Dengan adanya total station, dengan adanya kompas, dengan adanya, maka kita yakin kerana ada ilmu. Apa ilmunya? Teknologi membantu kita. Yang sekarang kita sembahyang ni kerana ada penandaan. Jadi kita tanda ni kenapa? Ada ilmu yakin, ada orang yang pakar dalam menentukan arah kiblat. Tapi kalau kita duduk kat hutan apa semua, kita dipanggil zannul yakin. Kita sembahyang, kita yakin yang kita menghadap kiblat. Apa kau tengok dalam kiblat? Entah, aku tengok matahari. Dia tengok matahari, agak-agak tepat tak matahari ni? Berapa jarak matahari dengan kita? Tak ada. Cuma kita zan. Zan kita ni iaitu berat kepada betul. Kita confident, kita betul. Tapi tak ada bukti. Kau pakai apa arah kiblat ni? Tapi nak sembahyang ni, nak tunggu arah kiblat, nak panggil saya, nak panggil jabatan mufti, nak panggil orang hukum. Bila nak sembahyang? Kan waktu singkat. Maka kita tak ada mana, kita dipanggil zannul yakin. Kita yakin berdasarkan tengok, tanda, tengok matahari naik, apa bintang lah, apa semua tu. Kita panggil zannul yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang kedua, ilmul yakin. Kita menentukan tadi kerana kita yakin, dah ada ilmu, ada teleskop, ada total station, ada kompas, menyebabkan kita menjadi ainul yakin. Ilmul yakin. Kita yakin tadi kerana ada ilmu, ada teknologi yang membantu kita. Dan yang ketiga, kita sembahyang menghadap kiblat ni tadi kerana ainul yakin. Macam mana ainul yakin ni? Kita memang dah sampai ke Kaabah. Kaabah depan mata kita. Jawabnya apa? Depan mata kita, aku yakin lah. Jangan depan mata kita lagi nak tengok mana arah kiblat Masjidil Haram ni. Memang sesasar lah nanti tuan-tuan. Jawabnya bila dah sampai depan mata kita, pergi umrah, pergi haji, jangan duk cari mana arah kiblat Masjidil Haram ni. Jawabnya kita pada ketika itu Kaabah di hadapan mata kita. Kita dengan mata kita dapatlah kita yakin, kita melihat Kaabah dengan yakin. Sekarang kita bersembahyang dengan zannul yakin di peringkat awal, kemudian ditambah dengan teknologi, dengan kawalan, akhirnya kita dapat ainul ilmul yakin. Yang ketiga dia akan pergi. Tadi bagi kitanya benda dah berlaku, kita kena selesaikan. Dalam contoh tadi jadi dalam kes pernikahan tadi ialah pernikahan tidak ada apa halangan, tidak apa, memang sah tuan, dan dia ada cukup syaratnya. Pendaftar nikah pun ada, mufti pun dapat tauliah nikah daripada tuanku sebagai wali hakim. Ijab dan kabul itu adalah persoalan orang kata yang diperbahaskan. Kita melihat tidak ada apa cacat di dalam lafaz ijab dan kabul. Cuma kalau kita dah budaya kita, amalan kita ada tadi, tapi dalam amalan kita ni sebenarnya ada lagi jalan keluar penyelesaian masalah. Orang kita sampai pengantin kena ketawa tuan-tuan. Jawabnya
tolonglah jangan malukan pengantin. Lala cakap dengan dia, aku terima, sah dah, aku terima nikahnya. Tu saya kata, saya nikahkan Mak Saleh, senang je kata, yes I do. Tak ada mas kahwin, tak ada sebut nama, tak ada apa. Yes I do. Saya nikahkan orang Arab, Kabil tu nikah, aku terima nikahnya, tak sebut nama, tak sebut mahar, semua kata sah habis. Kahwin dengan orang Arab, semua keluarga Arab datang, saya pun terpaksa jadi Arab juga. Saya faham dengan syarat, bahasa faham lah. Kalau tanya orang Melayu, senapas, saya pun buatlah senapas, angkah tukar, wazawaj tukar, bima amarallah, bulan bersebulan dengan apa, dengan maharnya berapa ringgit. Dia pun jawab, kata senangnya kau jawab, aku macam separuh mati nak sebutnya, saya kata. Jadi saya kata dalam hal itu, kita yang hadir, kita jelaskan. Bagi saya dalam kes itu tidak perlu diperbesarkan, ada dan tabayun dahululah. Saya daripada awal pun saya kata, kebetulan seminggu lepas tu saya berjumpa dengan pegawai dia, tak ada apa, dia macam biasa juga. Cuma budaya amalan ni kita rasa macam tak ada, kenapa amalan kita, budaya kita macam ni. Dan ada, tapi bila dah berlaku, kita jawab. Kita melihat pada kes. Dengan kes tadi, jangan kata, kalau macam tu semua buat macam ni, tak juga, jangan buat macam tu. Kita jagalah kesempurnaan perjalanan majlis tadi. Okey, yang kedua, sambutan Maulidur Rasul tidak dibuat zaman Nabi dan sahabat. Adakah perkara yang tak dibuat oleh Nabi kita tak boleh buat? Adakah kalau kita lihat sambutan Maulidur Rasul yang kita buat hari ini tiada manfaat? Kalau tak nak sambut Maulidur Rasul, senang aja, jangan cuti Maulidur Rasul. Setuju tak? Simple aja saya kata. Kalau tak nak sambut Maulidur Rasul, kita cadang 12 Rabiul Awal tak ada dalam kalender yang diisytiharkan sebagai cuti umum. Cuti Ustaz, cuti kena, zaman Nabi mana ada cuti Maulidur Rasul? Zaman Nabi mana ada istilah cuti? Semua 365 hari adalah hari bekerja. Kita saja, rasa apa? Nak bagi menghormati hari-hari kebesaran Islam. Dan hari-hari kebesaran Islam itu, kita hayatilah. Apa pengisiannya? Dulu tak ada forum, sekarang ada forum. Jadi forum ini semua adalah satu pendekatan pendidikan, penghayatan. Kenapa kita sambut Maulidur Rasul? Satu, kerana nak menambahkan keimanan, keyakinan kita kepada baginda Nabi. Kenapa kita sambut Maulidur Rasul? Kerana nak menambahkan kecintaan kita kepada Nabi. Kenapa kita nak menyambut Maulidur Rasul? Kerana sambutan Maulidur Rasul itu satu wasilah, satu pendekatan untuk menyatukan ahli masyarakat kita. Nak menyatukan masyarakat kita ni. Macam-macam majlis kita nak buat, tak? Tapi janganlah pertandingan Maulidur Rasul tadi, pertandingan karaoke Maulidur Rasul, Zamburamba, itu tidak. Yang benda yang mendatangkan kebaikan. Satu kebaikan pada kita, kita tengok apa dia? Mendatangkan kebaikan, menambahkan keilmuan, kecintaan, penghayatan kita. Hari ini dalam dunia, apa hari yang kita tak sambut? Tuan-tuan, dalam dunia ni, yang PBB, yang orang putih perkenalkan, hari apa yang kita tak sambut, tuan-tuan? Lalas ada satu hari tandas sedunia, ada tak? Hari tandas sedunia pun orang putih ni macam gila-gila, hari tandas kita sambut, tuan-tuan. Hari sungai ada, hari postman ada, hari guru ada, hari bapa, hari ibu. Ramai kita sambut. Pasal apa kita ada salah tak? Kalau datang kebaikan, tak ada masalah. Itulah sajalah hari apa. Tapi jangan percaya itu semua, tapi kita menghormati sebagai masing-masing nak kan. Hari JKR ada hari engineer kan. Belum ada lagi hari ustaz sedunia. Dengan hari imam sedunia. Kalau imam nak cadangkan, hari imam sedunia. Semua orang nak hari. Dalam 365 hari semua ada hari. Ada tuan dia, tuan. Semua ada tuan dia. Yang tersekejut saya kata ada hari-hari tandas sedunia. Buatlah kempen tandas, perasmian tandas, bersih tandas, cat tandas, apa tandas, gotong royong dah. Tandas pun dah jadi macam satu itu. Tak apalah. Kita balik, walaupun Nabi tak buat, tetapi pada kita diperintahkan supaya mencintai Nabi, beriman kepada Nabi, yakin kepada risalah nubuwah Nabi, mencontohi akhlak Nabi. Ini yang ada spirit daripada
kita menyebut nama Nabi, berselawat dan memuji Nabi. Jadi dalam majlis-majlis yang kita buat sambutan Maulid Rasul, apa yang kita isi? Selawat. Apa dapat daripada falsafat? Allah memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selawat boleh buat seorang-seorang. Selawatlah banyak-banyak. Tapi bila dah ramai-ramai, berselawatlah ramai-ramai. Kan? Barulah datang rohnya, barulah datang perpaduannya, barulah datang syiarnya. Kenapa kita sambut lagi tuan-tuan Maulid Rasul? Salah satu elemennya syiar. Syiar, tuan-tuan. Saya kata terus terang, sambutan Maulid Rasul pada saya syiar Islam. Kenapa syiar? Tapi syiar pun tak menggambarkan kita paduan. Semua agama ada syiar. Taipusam. Nak dengar Taipusam? Macam mana sensitif kalau datang? Taipusam, syiar. Nak menggambarkan, apa dia? Orang Hindu ni ramai. Dan saya tertanya-tanya, apakah perhimpunan yang paling ramai orang Islam dalam satu masa, dalam satu hari, dalam satu tempat, dalam satu majlis tarikh yang signifikan? Satu Syawal. Satu Syawal macam? Oh, masjid sana penuh, masjid sini penuh. Tapi penuh-penuh kita paling tinggi 4,000. 4,000 je masjid. Kenapa? Sekarang ni semua dah minta, surau pun dah minta, 9 kali raya semua dah minta. Saya duk fikir, saya kata macam tak betul juga saya bagi kebenaran. Tapi semua tak senang, nak sembahyang depan rumah, nak dekat, tak? Akhirnya sekarang ni, syiar hari raya, saya tak dapat tengok syiar tu dekat Malaysia. Yang nak menggambarkan hari raya itu ialah hari kemegahan umat Islam. Satu Syawal. Tetapi kemegahan, kekuatan umat Islam saya nampak dekat Rusia. Dekat Rusia tu, tuan. Kenapa? Sembahyang hari raya 1 Syawal di Rusia, jamaahnya 250,000. Bayangkan, kalau 250,000 sembahyang dekat bermasjidkan, masjid ni agak-agak sampai mana dia punya jamaah. Tengok tuan-tuan, sekarang ni di luar negara, syiarnya lagi menyerlah. Orang menjelaskan, menzahirkan Islam itu wujud dan Islam itu syiar. Barunya syiar. Sekarang kita bila sebut nak sembahyang, mesti masjid. Dekat Australia sekarang ni nak Ramadan, akhirnya dulu orang nafikan Islam tak boleh ni, Islam tak boleh. Sekarang kerajaan, polis terpaksa mengawal orang Islam nak sembahyang. Kenapa? Dia sembahyang tak jalan. Selagi kau tak sediakan masjid, tak dapat bina masjid, kami makin ramai umat Islam, makin ramai. Orang Islam pula sanggup sembahyang atas jalan, atas apa. Dan saya menyangkakan di negara-negara yang tertentu tadi, di Rusia, di 1 Syawal nanti akan jadi cuti umum negara. Dia akan menghormati hak kita umat Islam. Walaupun kita kata dulu umat Islam minoriti, tapi bila melihat 1 Syawal ni, jam Moskow. Polis nak kena berkawal. Pasal ni makin ramai ni, nanti akan jadi 300,000, 500,000 sembahyang. Yang kita macam masjid ni 4,000, surau sana 500, surau ni saya kata, semua dah minta ni. Sebab dalam bicarakan syiar ni tuan-tuan, bab fiqh, kalau sembahyang hari raya Aidilfitri, adakah orang perempuan kena datang kalau diuzur? Ini bicara bab fiqh. Sebenarnya dalam bab fiqh, kita kata, kenapa kau tak pergi sembahyang raya? Aku uzur. Sembahyang raya dalam Islam bukan sekadar 1 Syawal itu sembahyang, tapi 1 Syawal itu ialah perhimpunan. Akhirnya orang yang uzur sekalipun disunatkan hadir pada hari perhimpunan tersebut, walaupun dia bukan datang nak sembahyang. Dia datang sekadar dengar khutbah, jumpa saudara mara, jumpa kawan-kawan, jumpa apa semua. Itu sebab pasal padanya syiar. Jadi dalam isu Maulid Rasul tadi, walaupun tidak dibuat pada zaman Nabi, dia dipanggil, kalau apa yang tak dibuat oleh Nabi, namanya bid'ah. Tapi dalam membicarakan bid'ah, para ulama dalam kitab Manhaj Ahli Sunnah dan Imam Syafi'i membicarakan sunnah itu ada dua. Bid'ah itu ada dua. Satu dipanggil bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang tak dibuat oleh Nabi, dan kalau buat pun bentuknya tak betul, jahat dan buruk, tak betul.
Bid'ah sambutan Maulud Nabi, buat pertandingan karaoke. Tak kena tu. Buat pemujaan, katakanlah Nabi nak imam mimpi, dia kata Nabi nakkan kebau 10 ekor ke danau, itu tak ada. Ada yang satu lagi dipanggil bid'ah, tetapi yang tak buat oleh Nabi, tetapi ulama mengatakan itu adalah hasanah, kebaikan. Banyak zaman Nabi sebenarnya tidak berlaku, tapi berlaku pada zaman sahabat. Contoh, perhimpunan atau menghimpunkan mushaf Al-Quran, Nabi tak buat. Nabi malah melarang menghimpunkan Al-Quran tadi. Ada satu Nabi Al-Quran bersepah dalam keadaan ada yang hafal, ada pun Nabi tak begitu. Tapi bila datang zaman sahabat melihat ni Quran ni, kita ni Islam dah terkembang, macam mana? Akhirnya datang satu sahabat, mula daripada Abu Bakar, kumpulkan dulu. Datang Saidina Umar, cari lagi, kumpulkan dulu. Datang Saidina Ali, kumpulkan menjadi satu mushaf. Bila satu mushaf, itu yang dipanggil Rasam Utsmani. Zaman Utsman, Saidina Utsman. Zaman Saidina Utsman, dia kata tak boleh, Islam dah berkembang. Quran kena disatukan, kena dibukukan, kena disusun. Walaupun pada zaman Nabi, Nabi tak perintah suruh Al-Quran ini dimashafkan, dihimpunkan dalam satu kumpulan daripada Fatihah sampailah ke Ma'audzubirabbillah. Dia berlaku pada zaman sahabat. Bermula daripada Abu Bakar, mula dengan Umar, sampailah zaman Utsman, maka yang sempurna yang kita pegang ini dipanggil mushaf Utsmani. Adakah Saidina Utsman membuat kerja bid'ah yang Nabi tak buat? Menghimpunkan Al-Quran. Tak ada. Itu kebaikan. Kalau dilihat lagi dalam sistem Islam, Nabi masa zaman berperang dengan sahabat, ada gaji tak? Ada gaji tak? Dalam Islam, dalam zaman Nabi tak ada gaji tu. Bila kata siapa nak pergi perang, nak melawan orang Yahudi, semua angkat tangan. Kenapa masing nak berperang dengan Nabi? Nak dapat pahala syahid, apa? Tapi bila zaman Umar, tak boleh ni. Kenapa? Ni nak pergi perang jauh. Nak pergi Afrika, nak pergi merentas kawasan-kawasan yang jauh. Tentera ada isteri tak? Ada. Siapa nak bertanggungjawab atas isteri yang ditinggalkan ni? Dia orang ni nak makan, nak minum, nak tinggalkan nafkah. Akhirnya pada zaman Saidina Umar memperkenalkan sistem gaji kepada tentera yang pergi berjihad. Adakah Nabi buat? Nabi tak suruh buat. Nabi tak buat pun. Semua orang nak pergi berjihad dengan Nabi. Tapi bila zaman Saidina Umar melihat Islam berkembang, tak boleh. Tentera kena disusun, aturkan dengan logistiknya, dengan gajinya. Akhirnya sistem penggajian berlaku pada zaman Saidina Umar. Tentera yang berperang dapat gaji. Sedangkan Nabi tak buat. Tapi sahabat buat. Itu sebab dalam fiqh, apabila kita mencari sumber hukum selain daripada Al-Quran dan hadis, ada sumber-sumber lain. Kalau kita lihat dalam ilmu usul fiqh, dia panggil ijma' qiyas. Dan kita telah, masyarakat umat ulama kita telah berijtihad atau berijma' bahawa sambutan Maulid Rasul ini adalah suatu yang harus, tidak diistilahkan bid'ah. Kalau dengan syarat tidak berlebihan lah. Tapi kalau pengisiannya baik, mendatangkan kebaikan, maka harus dibuat, dilaksanakan. Okey. Kalau dilihat lagi perkara dalam fiqh, bukan sekadar ijma', bukan sekadar qiyas, dia dipanggil, ada yang dipanggil istihsan. Istihsan ni ialah sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita sambut Maulid Rasul ni, kebaikan tak? Kebaikan. Apa dia? Dapat himpun masyarakat. Masyarakat kita dah tak kenal masjid dah sekarang. Dah tak minat masjid. Akhirnya kita nak kempen orang pergi masjid. Kalau tanya nanti apa hukum buat sembahyang subuh macam Jumaat, Nabi tak buat lah, nak datang-datang lah, tak sembahyang sudah. Tapi kita sebagai penganjur itu tak, kita nak timbulkan kesedaran. Sekarang ni siapa pergi masjid dapat hadiah basikal macam kan ada orang buat kan, ada penaja dengan syarat 40 hari nak kempen, galak datang ke masjid. Jadi dapat dari siapa? Kalau pakai kena paksa tidak, tapi ada penyumbang. Kata saya saja nak bersedekah, nak jadikan siapa budak-budak yang gajian pergi masjid jadi hadiah.
Kau datang ke masjid ni nak mengibadat ke nak jadi hadiah? Jangan tanyalah. Kalau kita tak buat pula, jawabnya masjid kita makin lesu, masjid kita. So pada kita keharusan untuk perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Itu sebab dalam satu hadis Nabi SAW ada satu kes Nabi pergi ke satu kawasan di Madinah. Dia tengok sahabat dia tadi tengah mengawinkan pokok kurma. Dia pun tengok aja, dia pun tanya Rasulullah, aku tak ada dalam ilmu ni, dia kata. Dia kata apa? Engkau yang memang berkebun, bertanam pokok, engkau lah tahu nak kahwinkan bunga jantan ke bunga betina. Ya tak? Macam mana pokok nak hasilkan buah? Akhirnya Nabi jawab apa? Antum ta'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Jadi buatlah apa yang kau tahu selama tidak melanggar hukum syarak, tak mengambil hak orang, tidak melanggar nas-nas yang sarih di dalam Al-Quran. Buatlah. Selama mana apa yang kita buat tadi mendatangkan kebaikan, menyatukan masyarakat, mengimarahkan masjid, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi, menambahkan keimanan kita kepada Nabi SAW, menyebut nama Nabi dalam konteks kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Dengan sebab maulid Rasul tadi datang budaya bersedekah. Yang ni menganjur, yang ni sumbang, yang ni bagi duit, yang ni bagi kambing. Kita ada budaya bersedekah. Dengan sebab tadi kita menyantuni ahli qaryah kita. Dalam hal ini saya kata, apakah sambutan maulid Rasul yang tak dibuat oleh sahabat, kita tak buat oleh Nabi, kita tak boleh buat. Hari ini kita buatlah, mendatangkan kebaikan. Kalau dibincangkan dalam konteks bid'ah, ulama membicarakan bid'ah itu dalam dua pendekatan. Satu yang dipanggil bid'ah dhalalah, satu lagi dipanggil bid'ah hasan. Dalam konteks kita, walaupun tak ada pada zaman Nabi, tetapi keperluan hari ini. Zaman Nabi tak ada mic, masjid semakin besar. Jadi keperluan hari ini mikrofon kena ada. Zaman Nabi dulu kuliah tak ada live streaming. Okay, jawabnya tak boleh buat. Tapi kita merasakan live streaming ni harus. Kenapa? Dengan adanya live streaming, orang tak datang masjid pun boleh dengar melalui rumah. Daripada itu, duduk luar negara pun boleh ikuti kelas pengajian kita. Kenapa? Maslahah berubah. Wallahu a'lam tuan-tuan, itu yang dapat saya kata jawab dalam isu ini. Okey, balik kepada perbincangan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 5 minit lagi tuan-tuan. Saya tanya tadi, saya ni kadang boleh jawab itu. Okey, dalam mengiktikad kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beribadat kepada Allah, mengiktikad bahawa Allah sahajalah Tuhan yang berhak disembah. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pegangan kita, iaitu Allah lah Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan lain yang boleh kita sembah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Kata Allah, sifatnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya. Itu sifat dalam konteks kita beriktikad ahli sunnah wal jamaah. Iktikad kita ialah Allah sahajalah Tuhan dalam konteks segala peribadatan kita. Yang kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita buat, bayang kita, inna salati wa nusuki, ibadatku, hidupku, wa mahyaya wa mamati, dan mati aku nanti ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Duniawi ni habis niat nak dapat gaji, itu orang kata lapis, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah. Itu sebab niat kita ni, kalau kita nak beribadat sunat, kita apa? Lillahi ta'ala. Kita tanamkan tu, walaupun kita Allahu Akbar, niat dah lepas dah, tapi lafaz niat untuk mentahqiq yang kita buat ni bukan kerana sombong, bukan kerana riak, bukan kerana malu, bukan kerana apa. Kita angkatkan niat kita buat tadi semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung yang itu. Yang seterusnya, kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang bersifat dengan sifat kamaliyat, syamaliyat, iaitu syumul Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang datanglah kepada kita, wajib kita beriktikad, iaitu dalam kehidupan kita mengenal
Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang yang beriman ialah mengenal Allah. Dalam iktikad kita, Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita jadikan pengabdian dia kita tadi, yang kita memohonkan doa kepadanya, jawabnya kita kenal. Dalam membicarakan bagaimana mengenal Allah, dalam satu kata-kata hukama, awwaluddin ma'rifatullah. Urusan awal segala agama, urusan agama yang paling awal, yang paling puncak ialah mengenal Allah. Bagaimana kita nak mengenal Allah? Dalam membicarakan ini dalam konteks manhaj ahli sunnah wal jamaah, kita mengenal Allah ialah yang pertama, kita mengenal nama-nama Allah. Okay? Ada 3 perkara yang kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kenal nama-nama Allah tadi? Nama-nama Allah, kata Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dalam surah Al-A'raf ayat 180, kata Allah, bagi Allah ada nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik menggambarkan sifatnya, ini kesempurnaan, ketinggian. Kalau dia kata dia Ar-Rahman, ramai manusia nama Rahman, tapi Rahman kita tak sama dengan Rahman Allah. Nama kita Ghafar. Ghafar apa tuan-tuan? Pemaaf. Bergaduh dengan kawan, tak ada maaf lagi, aku tunggu kat luar cacing, ya tak? Jawabnya, pemaaf Allah, sebesar mana pun dosa, Allah Maha Pengampun. Nama Allah, walillahil asma'ul husna tadi, Allah ada nama-nama yang baik menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pakai nama-nama Allah tadi, tapi tak memastikan nama tu menggambarkan akhlak dia. Nama dia katakanlah, nama apa? Nama Ar-Rahman ni apa? Pemurah. Tapi dia punya pemurah nak dapat duit macam keluarga kita lembu, orang kata tak menyatakan jering. Tapi pemurah Allah tak minta pun dia bagi. Sifat pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama kita Rahman, nama saya Halim. Halim ni pelembut, tapi tak lembut, ajak bergaduh jadi je ke tak? Jadi nama kita sebagai hamba ni tak sama nama Allah yang kita sebut. Jadi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, mengenal Allah, para ulama mengatakan kita mengenal namanya. Kenapa? Kata Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka serulah nama-nama tersebut. Jadi dalam kita nak mengenal Allah, kita seru nama-nama Allah, sebut nama-nama Allah. Kita sebut nama Allah bukan dalam keadaan istihza, dalam keadaan mempermainkan, memperlekehkan, wa na'udzubillah, jangan. Kita menyebut nama Allah, kita memuji nama Allah dalam keadaan kita menghayati maknanya. Itu dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, innallaha tis'atan wa tis'ina isman. Kata Nabi, sesungguhnya Allah ada 99 nama. Mi'ata illa wahidah. Ada 100 kecuali satu. Sama jugalah. 99 ni kalau orang Arab dia kata mi'atan illa wahid. Ada 100 tapi bukan satu, kurang satu. Betul tak? 99 lah. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal nama Asmaul Husna tadi, janji Nabi masuk syurga. Dalam mentafsirkan man ahsaha, adakah sekadar menghafal? Tidak, bukan sekadar menghafal, tetapi memahami makna-makna nama Allah tadi. Bertadabbur, nama Allah ni pengampun, ya Allah. Nama Allah ni qawi, aku ni dhaif, Allah yang kaya. Nama Allah Hayyun, hidup, yang mati aku. Allah tak mati. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dari sudut kita ahli sunnah ialah kita mengenal Allah pada nama ini, dengan nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kita jumpa banyak nama. Malik Yaum, Malik Rasul, Adi, pemberi petunjuk, Al-Mubin, yang nyata, Ar-Rahman, yang pemurah, Ar-Rahim, yang penyayang, At-Tawwab, maha pemberi taubat. Apalah nama-nama yang ada dalam Al-Quran tadi,
Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Nama-nama itu menggambarkan apa yang Allah berikan. Ada pemilikan atas dia. Tak sama dengan nama yang diberikan pada makhluk tadi. Nama Allah sesuai dengan sifatnya, dengan apa yang dia ada. Yang kedua, kita mengenal Allah, mengenal pada sifatnya. Yang ini kita kenal, iaitu Allah bersifat secara umumnya, kita secara orang kata ijmalinya, Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, kamaliat, dan bersih daripada sifat-sifat kekurangan. Dan di dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, kita wajib beriman. Dan berapa sifat Allah? Sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Tetapi untuk kita sebagai manhaj ahli sunnah wal jamaah, wajib kita mengenal, beriman kepada 20 sifat yang wajib pada Allah. Itu yang kita belajar, ilmu sifat 20. Daripada sifat 20 tadi, kita mengenal sifat-sifat wajib pada Allah, bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Nanti kita bincangkan. Lepas tu kita mengenali pula sifat yang mustahil bagi Allah. Bila ada kata Allah tertidur kot hari ni, lupa nak terbitkan matahari, mustahil. Kita tahu tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni tak wujud kot. Wa na'udzubillah, menafikan Allah itu tidak wujud. Allah mati kot. Tak nak dengar doa Palestin tak? Allah mustahil Allah mati. Kenapa? Kita tahu Allah itu hayyun. Allah ni banyak berbilang-bilang, tak ada. Allah ini sifatnya wahdaniyat, esa tunggal. Allah ni macam Tuhan tu pun, macam Tuhan ni tidak, menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Itu tidak ada bandingan Allah dengan sesuatu. Jadi kita mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah dengan sesuatu yang baharu. Jadi tak boleh nak dibandingkan Tuhan macam ni kot. Kalau bumi macam ni punya luas, mungkin Tuhan 2 kali besar dia. Jangan. Jangan tuan-tuan, kerana mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan Allah dengan sesuatu yang baharu. Artinya kita mengenal Allah. Yang kedua, cara mengenal Allah ialah mengenal sifatnya. Ada sifat yang dibincangkan oleh para ulama, namanya sifat yang wajib 20. Lawan yang wajib kita kena tahu. Kalau ada orang dakwa-dakwi kata mustahil, ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa sifat yang harus bagi Allah? Satu aja. Wajib kita mengetahui, mengenal Allah ialah mengenal sifatnya. Yang harus bagi Allah satu. Apa dia? Melakukan apa yang dia kehendaki dan tidak melakukan kalau dia tak nak. Paksalah hari ni hujan, Allah tak nak turunkan hujan, boleh? Allah tak nak turunkan hujan, itu kehendak dia. Kehendak dia. Kalaupun kehendak kita tapi tidak kehendak Allah, takkan jadi. Kehendak Allah lebih daripada kehendak manusia. Dan Allah berkehendak melakukan apa yang dikehendaki, atau kalau dia tak nak juga buat, itu hak dia. Tak ada siapa boleh arah, tak ada paksa boleh paksa. Habis yang kita ni apa? Pada kita doa, pada kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, selesaikan masalah kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan bukit, diciptakan gunung, diciptakan laut. Mesti siapa penciptanya? Ciptakan matahari, mengatur perjalanan matahari. Akhirnya dengan penciptaan Allah tadi, menjadi saksi bahawa Allah itulah wujud, Allah itulah berkuasa, Allah itulah yang mengaturnya. Dan dengan sebab ciptaan tadi, kita pun kata, ya Allah, ini bukan ciptaan manusia. Jadi nak mengenal Allah, kita mengenal pada namanya, kita mengenal Allah pada sifatnya, dan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala daripada alam ciptaan Allah ini, bahawa wujudnya alam, wujudnya makhluknya alam ini pasti ada penciptanya yang maha agung, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih atas soalan tadi, mungkin panjang saya jawab.
dan moga yang baik datangnya daripada Allah. Kesilapan, kelemahan itu adalah kelemahan saya. Saya mohon kemampunan daripada Allah dan kemaafan daripada tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min indik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.